Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aslihah binti Yahaya akan membentangkan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi tugasan 2. Tugasan ini di bawah seliaan Dr. Muhammad Zarif bin Hassan Alias Zulkifli. Bagi tugasan ini, saya memilih sasaran saya ialah pelajar tingkatan 1. Kemahiran yang dipilih ialah kemahiran membaca dan strategi pengajaran yang dipilih ialah kepelbagaian sumber bahan. Namun ia juga adalah kolaborasi bersama strategi pembelajaran kooperatif. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kemahiran yang dipilih ialah kemahiran membaca. Di SKP yang saya ambil ialah dari standard kandungan 2.2 iaitu membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 2.2.1 iaitu membaca dan memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Tema yang saya pilih untuk strategi pembelajaran ini ialah tema 10 iaitu sejarah dan warisan. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dipilih ialah kepelbagaian sumber bahan. Aktiviti yang dijalankan adalah secara berkumpulan. Jadi objektif pembelajaran di sini adalah untuk memastikan pelajar dapat mengetahui definisi makna perkataan baharu yang mereka jumpai atau yang mereka lihat daripada pembacaan pelbagai bahan yang akan diedarkan kepada pelajar kemudian. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mari kita fahami dahulu apakah kepelbagaian sumber bahan ini. Merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, kepelbagaian sumber bahan ialah bahan berunsur ilmu, separa ilmu dan bahan sastra hendaklah digunakan dalam PDP bagi bacaan intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber merujuk kepada penggunaan sumber pertama, sumber cetak, sumber elektronik, digital dan internet serta bahan yang autentik seperti akhbar, majalah, rujukan, kamus, glosari dan sebagainya. Jadi, ini adalah contoh ataupun ringkasan daripada strategi pengajaran yang akan saya gunakan untuk melihat kepelbagaian sumber bahan tersebut. Jadi untuk menjalankan aktiviti ini, murid akan dipecahkan kepada 4 kumpulan kecil. Pembentukan kumpulan ini adalah bagi memastikan semua pelajar ataupun semua ahli kumpulan itu dapat melibatkan diri mereka secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan ini. Kemudian, setiap kumpulan akan diberikan 4 petikan yang berbeza. Bagi kumpulan pertama, mereka akan diberikan keratan akhbar berkaitan dengan permainan tradisional. Manakala kumpulan kedua akan menerima petikan daripada buku teks berkaitan dengan sejarah istana menanti. Manakala kumpulan 3 akan menerima petikan dari sumber internet berkaitan dengan proses mencanting batik, dan kumpulan keempat akan menerima petikan sumber daripada majalah Jendela Dewan Bahasa Pustaka berkaitan dengan budaya. Jadi, apabila setiap kumpulan itu telah menerima petikan mereka, mereka diminta untuk membaca petikan tersebut dengan teliti. Kumpulan itu untuk membaca keseluruhan teks ataupun satu perenggan itu satu wakil untuk baca petikan teks, ataupun pembacaan itu
seorang demi seorang. Itu adalah terpulang kepada kumpulan itu sendiri, supaya mereka dapat menghabiskan pembacaan mereka dalam tempoh yang diberikan. Selepas mereka selesai membaca petikan tersebut, setiap kumpulan itu diminta untuk menyenaraikan perkataan baharu ataupun perkataan yang mereka tidak pasti makna di sebalik perkataan tersebut. Jadi, mereka akan dibekalkan dengan kertas sebak bagi setiap kumpulan dan juga kamus dewan. Mereka akan berbincang dalam kumpulan untuk menyenaraikan perkataan yang mereka tidak faham, mereka tidak tahu ataupun perkataan baharu yang mereka dengar. Okay, jadi mereka boleh menyenaraikan perkataan tersebut di kertas sebak yang disediakan. Pelajar juga bebas untuk menghasilkan perkataan tersebut, sama ada dalam bentuk peta minda ataupun dalam bentuk penaraikan. Itu adalah mengikut kreativiti kumpulan tersebut. Jadi pelajar akan diberikan masa untuk menulis makna perkataan tersebut sehingga selesai. Mereka tiada limit ataupun tiada had bilangan perkataan yang mereka senaraikan. Itu adalah terpulang kepada pembacaan masing-masing. Jadi setelah kesemua kumpulan itu selesai, mereka akan berdiri dalam kumpulan masing-masing dan akan menjalankan aktiviti gallery walk, di mana wakil apa yang saya lakukan ialah wakil kumpulan akan berada di tempat masing-masing dan ahli kumpulan lain akan bergerak ke kumpulan yang lain untuk melihat makna ataupun untuk melihat senarai ataupun hasil kerja yang telah disiapkan oleh kumpulan tersebut. Jadi aktiviti gallery walk ini adalah untuk memastikan semua pelajar dapat menguasai perkataan baharu, bukan sahaja dari petikan yang mereka peroleh, tetapi juga dari keseluruhan petikan yang diberikan. Jadi pelajar dapat bersama-sama berkongsi idea, sumbang saran dan juga dapat memberikan pendapat masing-masing terhadap aktiviti yang dijalankan ini. Setelah selesai, pelajar diminta untuk duduk di tempat masing-masing dan guru akan memilih 2 orang pelajar secara rawak untuk memberikan refleksi pembelajaran pada hari tersebut. Jadi pelajar boleh memberi respon seperti mengetahui makna perkataan baharu, aktiviti yang menyeronokkan, berlakunya pergerakan di dalam kelas, pembelajaran kondusif dan sebagainya. Jadi daripada aktiviti yang dijalankan ini dapat kita lihat bahawa aktiviti ini menggunakan pelbagai sumber bahan dan guru dapat mencapai objektif pembelajaran di mana setiap pelajar dapat mengetahui makna perkataan baharu itu melalui carian mereka di kamus yang diberikan. Jadi di sini dapat kita lihat pelajar dapat menambah kosakata, perbendaharaan kata, di mana penemuan perkataan-perkataan baharu ini dapat membantu meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam penulisan karangan dan juga digunakan dalam komunikasi seharian mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.